warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera mungkin kepada non-Muslim yang melihat video ini. So, dalam sejutan video sebentar tadi, kita ada melihat satu fenomena sains di mana menyatakan tentang hukum gerakan Newton pertama. Hukum Newton pertama mengatakan satu objek yang pegun akan kekal pegun, manakala objek yang sedang bergerak akan kekal bergerak sekiranya tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Samalah macam yang kita tengok dalam video tadi, sebutan video yang pertama tadi, di mana objek itu akan terus kekal stay macam tu selagi kita tak letak ataupun tak kenakan daya tolakan ke atas objek tersebut. So, samalah macam manusia ni. Kalau kita tidak buat satu perubahan, satu daya ataupun satu step untuk move forward, maka kita akan terus menjadi diri kita seperti hari-hari biasa. Untuk hari mendatang, kita masih lagi menjadi diri kita seperti biasa. Kalau kita tak cari ilmu yang baru, kita tak mencuba sesuatu yang baru, tidak melakukan satu perubahan terhadap diri kita, so maka oleh itu kita akan menjadi seorang yang biasa-biasa. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Tapi kan sis kan, ataupun puan, ataupun madam, sebab saya cikgu, okay? Kenapa kita nak susah-susahkan diri kita nak buat satu perubahan, sedangkan kita dah selesa dah duduk dalam keadaan kita sekarang ni. Kita bangun pagi, kita mandi, solat, pergi kerja ataupun pergi belajar, balik tidur, makan, semua okey je. Kenapa kita nak buat perubahan pada diri kita pada setiap hari? Tunggu. Perubahan itu adalah perlu, sebab jika tidak anda berada dalam kerugian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saff ayat yang ke-10 hingga 11. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. So adik-adik, rakan-rakan, tak nak ke kita rebut peluang ini untuk buat satu perubahan pada diri kita sendiri, iaitu berjihad di jalan Allah, merubah diri kita kepada satu yang lebih baik pada setiap hari melakukan perubahan yang lebih baik supaya kita menjadi mukmin yang bertakwa sehingga Allah menyelamatkan kita daripada azab yang pedih. Tapi kan sis, madam, kalau nak berubah ni kan dia kena ada daya. So macam saya tak cukup daya lah, saya tak cukup force lah, saya tak cukup orang kata apa, push untuk bergerak ke hadapan, untuk membuat satu perubahan dalam diri saya. So macam mana ni puan, macam mana ni sis, macam mana ni madam? Okay, so sini saya nak buat satu analogi. Okay, kita ada kipas. Kita biasa perhatikan kipas kita, bila kita mula-mula beli kipas kita tu rasa macam sejuk kan? Kipas kita bergerak dengan laju, sejuk, macam nyaman je. Tapi bila dah lama-lama guna, kipas kita tu makin perlahan je pergerakan dia. Kenapa ya? Ya, sebabnya ada banyak sangat debu yang terperangkap di atas bilah kipas tersebut. So jadi ia menyebabkan jisim bilah kipas kita semakin meningkat ataupun greater lah, okay, besar. So bila jisim besar, apa yang akan berlaku kalau kita relate dengan konsep fizik, okay, dia punya moment of inertia. Okay, dia punya moment of inertia. Okay, moment of inertia dia akan bertambah. So since dia punya moment of inertia dia bertambah, menyebabkan dia punya angular velocity dia akan menjadi kurang. Dia punya moment of inertia dia bertambah, menyebabkan dia punya angular velocity dia akan menjadi kurang. So that's why kita punya bilah kipas kita akan bergerak dengan perlahan disebabkan oleh pertambahan jisim debu, menyebabkan angular moment of inertia bertambah dan menjadikan angular velocity ataupun laju putaran berkurangan. So kita boleh relate lah dengan kehidupan kita sebagai manusia. Apa yang kita buat mungkin ada juga kesilapan-kesilapan, dan kesilapan itu menyebabkan ada titik-titik hitam, ada titik-titik hitam dalam hati kita ni. So kita kena bersihkan hati kita ni, sama juga macam kita kena bersihkan bilah kipas supaya bila tiada debu, maka bilah kipas kita akan berpusing dengan laju.
So, kita kena membersihkan hati kita untuk memudahkan kita buat perubahan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya apabila seorang melakukan dosa, niscaya akan tumbuh pada hatinya satu titik hitam. Apabila dia bertaubat, maka terhakislah titik hitam tersebut. Jika ia tidak berbuat demikian, titik hitam tersebut akan terus merebak hingga ke seluruh hatinya. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud, sebenarnya tiada cacat celah kepada ayat kami. Bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran disebabkan perbuatan kufur dan maksiat. Riwayat Tirmizi. So, apa tunggu lagi adik kakak, abang, pakcik makcik dan juga diri saya sendiri. So, insya-Allah kita cuba membuat perubahan demi perubahan, menjadikan setiap hari itu adalah hari baru bagi kita, dan juga perubahan ini hendaklah disertai dengan istighfar, solat taubat dan juga membaca Al-Quran. So, apa-apa yang boleh membersihkan hati kita supaya insya-Allah kita mudah melakukan perubahan demi menyelamatkan diri kita daripada azab api neraka. InsyaAllah apabila kita mengubah kita, orang di sekeliling kita pun akan terikut sama, insyaAllah. So, saya akhiri video ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Isra ayat ke-7 yang berbunyi, jika kamu berbuat baik, bererti kamu berbuat baik kepada diri kamu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk diri kamu sendiri. So, marilah sama-sama kita melakukan amal kebaikan, insya-Allah kita terpelihara daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.